Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini untuk kita membicarakan satu topik yang berkaitan dengan umrah. Kalau kita melihat kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ataupun tunaikan haji dan umrah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada ayat Al-Quran ini menunjukkan kepada kita bahawa umrah itu dan haji itu merupakan satu perkara yang wajib untuk ditunaikan. Maka para ulama menyatakan sekali seumur hidup haji dan umrah itu adalah amalan yang wajib. Haji dan umrah. Sebab ayat tersebut menyatakan wa atimul hajja wal umrah lillahi ta'ala. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikaitkan haji dan umrah. Cumanya para ulama berbeza pandangan dari sudut umrah hak wajib tu yang mana? Adakah sekali seumur hidup kita kena pergi umrah kerana ia merupakan perkara yang wajib? Dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa umrah yang wajib itu ialah umrah yang dilakukan semasa musim haji. Kerana apabila kita melaksanakan ibadah haji, memang kita akan laksanakan ibadah umrah sebenarnya. Kerana apa? Kalau kita melaksanakan haji tamattu'. Haji tamattu' ni maknanya kita pergi laksanakan umrah dulu, masuk Mekah dengan kita buat umrah. Lepas tu barulah kita tunggu musim haji, waktu haji wukuf di Arafah untuk kita melaksanakan ibadah haji. Jadi maknanya umrah tetap ditunaikan. Manakala haji ifrad. Haji ifrad pula kita pergi buat haji dulu. Masuk Mekah tu dengan niat haji, tunggu waktu haji selesai haji, barulah kita melaksanakan ibadah umrah. Maknanya ibadah umrah tetap ditunaikan bersama dengan haji. Ataupun yang ketiga haji qiran yang ditunaikan haji dan umrah secara serentak. Jadi maknanya kalau kita lihat di situ para ulama mazhab Syafi'i menyatakan yang wajib itu adalah umrah yang dilaksanakan bersama haji. Itu pada musim haji itu yang wajib. Adapun umrah yang lain sepanjang tahun ia adalah sunat. Sebab umrah ni dia tidak ada waktu yang khusus. Berbeza dengan haji. Haji ada waktu yang khusus yang ditetapkan bermula bulan Syawal, Zulqa'dah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai dekat waktu-waktu haji itu. Jadi haji ni dia ada waktu yang ditetapkan. Manakala umrah ni dia sepanjang tahun. Maka umrah yang sepanjang tahun itu merupakan suatu yang sunat untuk dilaksanakan. Bahkan boleh tak kita melaksanakan umrah banyak kali? Kalau ada kemampuan, tidak ada masalah untuk kita tunaikan umrah berapa kali sekalipun yang kita nak buat. Tidak ada masalah, dibenarkan. Dan Nabi SAW melaksanakan umrah sebanyak 4 kali. Dan haji Nabi adalah sekali sahaja. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini kalau kita lihat ramai, terutama bulan 12 ni, bulan 12 bulan Disember ni ramai yang menunaikan umrah. Maka dengan sebab itu hendaklah kita mengetahui, terutama bagi orang yang nak pergi umrah, hendaklah dia mengetahui apakah hukum hakam yang berkaitan, supaya dia pergi itu dengan ilmu. Bukan pergi itu tengok orang buat, maka dia pun buat umrah dalam keadaan tidak ada ilmu. Maka rugilah dengan pembelajaran hari ini yang harga kos makin meningkat. Dan mana kita mengeluarkan wang yang banyak, tetapi kita tak dapat menunaikan sesuatu dengan cara yang terbaik. Maka dengan sebab itu, kita perlu ada ilmu tentang umrah ni. Ramai pergi ni, kita kena tahu. Kita pergi umrah ni, apakah tujuan dia. Dan umrah ni satu perkara juga. Bila kita sebut umrah, kita tak nak bincang bab haji lah, panjang. Kita haji ni bab umrah. Tajuk kita hari ni umrah.
Umrah ni kalau kita lihat ialah dia pelaksanaan umrah itu hanyalah di Mekah sebenarnya. Ada orang dia confuse, dia ingat bahawa umrah ni mesti Mekah, Madinah mesti umrah. Tidak. Kalau seseorang itu nak berumrah sahaja, contohnya dia ada waktu yang sangat terhad, dia pergi Mekah, dia balik, maka dia melaksanakan umrah di Mekah. Itu Madinah. Madinah ni dia panggil ziarah. Sebab itu disebut sebagai umrah dan ziarah. Ziarah Madinah. Sebab di Madinah kita tidak melaksanakan ibadah umrah. Ibadah umrah hanya dilakukan di Makkah Al-Mukarramah. Manakala di Madinah Al-Munawwarah kita ziarah. Ziarah siapa? Ziarah Rasulullah SAW. Pergi Masjid Nabawi. Kemudian kita ziarah Masjid Quba. Masjid Quba ni fadilat dia pun besar. Jadi bagi mereka yang berkesempatan sampai kat sana, jangan kita mengabaikan daripada menghadirkan diri kita pada di Masjid Quba. Masjid Quba ni masjid yang pertama sekali dibina oleh Nabi SAW. Nabi semasa dalam peristiwa hijrah. Sampai di Madinah tu, sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal itu Nabi duduk sana selama 4 hari. 4 hari di Quba, Nabi bina masjid yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala la masjidun usisa ala taqwa. Masjid yang dibina di atas ketakwaan. Kemudian 4 hari Nabi duduk di Quba, Nabi sendiri bawa batu bata untuk buat masjid. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi pun bertolak ke Madinah Al-Munawwarah. Disambut oleh penduduk Madinah ketika itu, ketika hijrah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Itu disambut. Kemudian Nabi SAW membina pula masjid yang namanya Masjid Nabawi. Jadi, waktu Nabi duduk Madinah, tiap-tiap minggu hari Sabtu pagi, Nabi akan pergi ke Quba. Kalau tak boleh pergi Sabtu pagi, Nabi pergi hari Isnin atau Khamis. Nabi pergi Quba, Nabi pergi ke Quba. Ada yang kata suara sepelan, betul kan? Kalau Ustaz jelas sangat. Mungkin Puan Juwita boleh keluar keluar dulu dan masuk balik. Jadi kadang suara dengar pelan tu mungkin dia speaker tempat dia tu. Ya, betul mungkin. Jelas suara Ustaz memang jelas. Okey. Silakan Ustaz. Jadi Nabi SAW setiap minggu Nabi tidak akan terlupa untuk pergi ke Quba. Bahkan Nabi SAW menyatakan sesiapa yang berwuduk dengan wuduk yang sempurna, kemudian dia pergi ke Quba untuk tunaikan salat sekadar 2 rakaat, maka dia mendapat pahala seumpama satu umrah. Satu umrah. Kalau dia pergi ke Quba dengan tunaikan solat 2 rakaat, maka itu satu fadilat, satu ganjaran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pergi ziarah Quba. Di Madinah kita pergi ke mana? Ke Uhud. Bila Uhud ni kita mengingati perjuangan. Perjuangan siapa? Syuhada, Sayyidus Syuhada, Sayyidina Hamzah yang syahid di medan Uhud. Di medan Uhud. Dan ramai 70 sahabat syahid. Kerana apa? Kerana kesilapan pada ketika itu apabila mereka terlupa kepada arahan Nabi SAW. Di Jabal Uhud itu, di Bukit Uhud itu ada satu jabal dipanggil Jabal Rumah. Bukan rumah kita lah, rumah ni pemanah. Nabi dah pesan kepada tentera-tentera pemanah jangan turun. Tetapi apabila mereka lihat umat Islam dah menang, ketika itu melawan golongan musyrikin, mereka turun. Bila turun tu, maka ada counter attack daripada golongan musyrikin, menyebabkan berlakunya kelang kabut di pihak tentera Islam. Jadi, antara puncanya ialah apa? Tidak mengikut arahan. Maka kita pergi ke sana, kita ambil iktibar, kita ambil pengajaran. Dan juga, kita akan, di Madinah ni ada apa? Ada macam-macam. Ada Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain ni apa? Masjid 2 Qiblat. Masjid 2 Qiblat. Apa maksud 2 Qiblat? Nabi SAW ketika mana di Mekah? Ketika mana Nabi di Mekah? Nabi
solat pada waktu itu memang diperintahkan untuk menghala atau menghadap ke Baitul Maqdis. Kiblat yang pertama umat Islam adalah Baitul Maqdis. Lalu bila Nabi berada di Mekah, Nabi akan duduk belakang Kaabah, menghadap Baitul Maqdis. Tapi Nabi tetap menghadap Kaabah. Tetapi apabila hijrah ke Madinah, Baitul Maqdis ni di arah yang bertentangan dengan Mekah. Maka bila Nabi menghadap Baitul Maqdis, maknanya Nabi membelakangkan Mekah. Jadi Nabi rasa tak seronok. Sebab Nabi kalau boleh nak menghadap ke Mekah ataupun ke Kaabah. Jadi 16 bulan atau 17 bulan selepas daripada hijrah Nabi SAW, ketika mana Nabi tunaikan solat di satu masjid, turunnya ayat Al-Quran yang menyatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Allah Ta'ala kata, Allah tahu Nabi ni, kehendak Nabi ni, Nabi sering memandang ke langit, menunggu-nunggu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menyatakan kami akan palingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, maka berpalinglah kamu ke Masjid Haram, ke Kaabah Al-Musharrafah. Waktu tu Nabi tengah solat, menghadap ke Baitul Maqdis. Tengah solat turun ayat, Nabi pusing 180 darjah. Sebab Kaabah di belakang, mata-mata ke depan. Jadi Nabi tengah solat tu, Nabi pusing. Pusing tu, di masjid itulah disebut sebagai Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Itu sejarah dia. Kan? Di situ juga kita lihat, kalau kita lihat lagi di Madinah, kita akan ziarah tempat-tempat apa? Tempat Khandaq. Peperangan Khandaq. Peperangan Parit. Peperangan Parit. Yang mana yang menyaksikan juga kegemilangan umat Islam, kehebatan umat Islam pada ketika itu. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, saya nak sebut bahawa Madinah umrah bukan di Madinah. Di Madinah itu adalah untuk kita menziarahi. Dan kita tunaikan solat di Masjid Nabawi, mendapat pahala gandaan sebanyak 1000 kali ganda. 1000 kali ganda yang kata Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi juga dalam masjid ada Raudah. Yang Nabi SAW menyatakan inna min baina baiti wa mimbari raudhah min riyadhil jannah. Antara rumahku dan juga mimbarku satu taman daripada taman syurga. Itu merupakan hadis Nabi SAW. Maka sebab itulah orang berlumba-lumba nak masuk raudhah, sebab Nabi kata itu taman dan taman syurga. Jadi itu juga tempat yang mustajab doa. Jadi setiap orang yang pergi sana, dia tak akan melepaskan peluang juga untuk masuk ke Raudhah. Namun hari ni tuan-tuan, nak masuk Raudhah ni lebih sistematik nak banding zaman dulu. Zaman dulu berebut, beratur, dah lah beratur panjang, nak masuk pula berebut, berlari dan sebagainya. Biasa kita dengar suara riuh rendah pada ketika itu. Tak kira laki-laki, tak kira perempuan, bahkan perempuan lagi teruk lagi berebutnya. Perempuan tu lagi teruk dia punya berebut, lagi teruk dia punya menjerit dari itu. Zaman dululah. Tapi sekarang ni Alhamdulillah, dia hadkan pergi masuk Raudhah. Dia hadkan. Ikut guna apps, guna aplikasi. Tapi dari satu sudut lebih baik. Kerana ditetapkan bilangan-bilangan tertentu saja yang boleh masuk. Dan ikut peraturan. Masuk pun menandakan setiap orang memang confirm. Dia boleh ada tempat. Ada tempat untuk solat, untuk berdoa. Tak lagilah berebut macam dulu. Lebih tenang. Jadi kalau pergi waktu sekarang ni memang masih lagi digunakan apps itu, maka dapat masuk Raudhah dengan lebih tenang daripada yang sebelum ini. Baik. Jadi maknanya di Masjid Nabawi juga macam kita sebut tadi adanya Raudhah. Dan of course lah adanya jasad Rasulullah SAW. Rasulullah dikebumikan, orang kata dalam Masjid Nabawi ke? Bukan. Lepas tu Nabi kita baina baiti, rumah Nabi. Nabi dikebumikan tempat bilik Nabi, bilik dengan Aisyah radhiyallahu anha. Di situ. Cuma bila masjid diperluaskan, nampak macam makam Nabi itu nampak macam duduk dalam masjid. Tapi sebenarnya dia rumah Nabi yang luar daripada masjid. Begitu. Jadi kita pergi ke sana juga, kita mengucapkan salam kepada junjungan besar
baginda Nabi SAW, di samping kita memperbanyakkan selawat kepada junjungan besar Nabi SAW. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, kita pergi Madinah sekarang ni, kalau kita duduk dalam Masjid Nabawi tu, duduk dalam Masjid Nabawi dah besar. Jadi kita duduk dalam masjid tu sebenarnya kita seumpama kita duduk di rumah-rumah sahabat-sahabat Nabi. Kalaulah kubur makam Nabi itu adalah rumah Nabi, macam sekeliling masjid itu, dulunya masjid kecil, dan sekeliling itu semua rumah-rumah sahabat. Jadi hari ini bila masjid diperluaskan, kita duduk dalam masjid itu, maka sebenarnya 1400 terlepas itulah rumah-rumah para sahabat Nabi SAW. Jadi maknanya, cuba kita bayangkan, kita berada pada rumah sahabat Nabi. Allahu Akbar. Jadi maknanya, kita pergi ke Masjid Nabawi, kita pergi ke Madinah Al-Munawwarah, nostalgianya besar. Kita mengimbau kembali kepada zaman Nabi SAW dan juga zaman para sahabat yang mereka itu membawa obor Islam untuk dipancarkan ke seluruh dunia. Sebab Madinah Al-Munawwarah merupakan negara Islam yang pertama yang ditubuhkan oleh Nabi SAW, yang Nabi mengasaskan satu dipanggil Sahifah Madinah, perlembagaan Madinah yang pertama di dunia. Perlembagaan bertulis yang pertama di dunia adalah Sahifah Madinah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka itu sesuatu yang kita lihat di Madinah Al-Munawwarah. Banyak lagi lah tempat-tempat lain yang kita boleh lawati, yang kita boleh ziarah. Dan kalau orang yang dia pergi ke Madinah Al-Munawwarah, maknanya flight dia terus ke Madinah, dia ada beza nak buat umrah ni. Nak buat umrah ni tuan-tuan ada beza dia. Iaitu orang yang kalau flight dia terus ke Jeddah, dia akan masuk Mekah buat umrah dulu. Lepas habis umrah, baru dia pergi ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Ada satu orang lagi, dia flight dia terus ke Madinah. Bila flight ke Madinah, dia pergi ziarah dulu. Habis ziarah apa semua, barulah dia akan bertolak ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi itu dua situasi. Baik, suka saya sebut di sini juga tentang bagaimana kalau orang yang pergi ke Mekah terlebih dahulu, maka dia akan berniat ihram di atas kapal terbang. Sebab tu kalau kita perasan, kadang-kadang kita tengok di airport, apa bahasa orang pakai ihram dah ni. Buat apa pakai ihram? Baru di airport, sebenarnya mereka pakai ihram siap-siap. Sebab apa? Nanti di atas flight, di atas kapal terbang, sebelum landing, mereka akan melalui satu miqat. Sebab kita nak niat umrah ni mesti di miqat. Miqat ni satu tempat yang sudah ditetapkan oleh Nabi SAW. Jadi akan melalui satu miqat, nama dia Qarnul Manazil. Atas kapal terbang tu, lebih kurang setengah jam sebelum kita landing di Jeddah. Lebih kurang lah kan. Sebelum landing di Jeddah tu, jadi akan melalui satu miqat, Qarnul Manazil. Qarnul Manazil tu sebenarnya berada di Taif. Berada di Taif. Jadi, kita akan lalu miqat tersebut, maka orang yang nak masuk Mekah, dia akan masuk melaksanakan umrah, maka wajib kepada dia untuk berniat di miqat. Jadi, dia pakai ihram siap-siap. Sebab apa? Sebab dia akan niat di atas flight. Lepas tu dia turun ke Jeddah dalam keadaan dia sudah berihram, dan dia akan terus pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umrah sehingga sempurna. Itu bagi orang yang masuk Mekah dulu. Adapun orang yang masuk Madinah dulu, macam saya sebut tadi, dia pergi ziarah Madinah dulu, tak perlu ihram, tak perlu apa-apa, maka tarikh selesai dah untuk di Madinah, dia pun nak bertolak ke Mekah. Bila mana dia nak bertolak ke Mekah, maka pada ketika itu barulah dia pakai ihram dan dia pergi ke Bir Ali. Bir Ali ataupun Zulhulaifah, dan dia akan berniat umrah di situ. Dan jadi selepas dia memakai ihram dan dia berniat ihram, dia naik bas balik untuk ke Mekah. Maka sepanjang-panjangnya selepas kita berihram, disunatkan kepada kita untuk kita bertalbiyah. Bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maknanya, lepas dia berihram, dia berperjalanan ke Mekah, itulah talbiyah yang dia laungkan. Aku menyahut panggilanmu, ya Allah. Itu maksud dia. Aku menyahut panggilanmu, ya Allah. Jadi kita pergi itu, sebab itu disebut sebagai menjadi tetamu Allah. Dhuyufur Rahman. Orang yang pergi ke Mekah. Sebab itu pergi itu kalau boleh dengan betul-betul nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pergi untuk melancong. Ada orang pergi untuk melancong, dia komplain sana, komplain sini. Dia tengok tak sama makan sana dengan makan Malaysia. Dia komplain dia kerja dia. Sebab apa? Dia kata dia buat comparison pula. Masa aku pergi Jepun tak macam ni pun. Macam aku pergi Switzerland tak macam ni pun lah. Memanglah tak sama. Memanglah tak sama. Jadi, tambah-tambah di Mekah Madinah ni kadang-kadang banyak juga ujian yang akan kita hadapi. Namun begitu nak menguji kesabaran kita. Jadi kita pun terus maknanya nawaitu kita benar-benar untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang pergi terus nak buat umrah ni, yang pertama dia kena ingat umrah ni ada rukun dia. Ada rukun dia, ada 5 rukun. Macam kita bincang tentang solat kan, solat ada rukun dia, ada 13 rukun solat. Maka umrah ni ada 5 rukun. Kalau 5 rukun ni tidak dilaksanakan, maknanya umrahnya tidak sah. Seumpama solat lah juga, macam kita sebut, solat itu ada 13 rukun. Kalaulah salah satu daripada rukun solat itu tidak ditunaikan, tidak disempurnakan, maka solat itu batal. Solat itu tidak sah. Begitu juga umrah. Ada 5 rukun. Kalau salah satu daripada rukun tidak ditunaikan, maka umrah itu batal ataupun umrah tidak sah. Baik, rukun yang pertama niat. Niat kita sebut tadi wajib di miqat. Niat itu rukun. Tapi niat di miqat itu wajib. Apa bezanya? Apa wajib dengan rukun? Dia berbeza. Dalam kerja haji dan umrah, dia beza antara wajib dan rukun. Dia tak sama. Kalau ibadat lain sama je. Kalau kita kata solat kan, rokok tu rukun kan. Rukun juga wajib. Sama aja. Dia juga wajib. Kan? Baik. Tetapi yang kata umrah ni dia rukun satu perkara, wajib satu perkara. Dia berbeza. Bezanya apa? Rukun ni kalau kita tak buat, tak sah. Batal. Tapi wajib umrah, kalau kita tak buat, masih sah. Tapi kita kena bayar dam. Itu beza dia. Contohnya, rukun dia niat. Rukun niat. Nabi kata, innamal a'malu biniat. Setiap amalan itu berasaskan kepada niat. Tapi, berniat di mana? Berniat di miqat itu adalah wajib. Sesebut tadi, atas kapal terbang, kita akan lalu satu qanun manazil. Kalau nak terus ke Mekah, wajib niat kat situ. Kalau dia sampai Jeddah, dia tak niat. Macam mana? Sampai Jeddah baru nak niat. Maka niat dia tetap sah, tetapi dia kena dam seekor kambing kerana dia niat sudah melepasi miqat. Sebab niat di miqat itu adalah wajib. Jadi itu maksud dia. Jadi maknanya yang pertama sekali rukun umrah itu adalah niat. Bagi wanita. Bagi wanita. Dia ada apa? Niat bersyarat. Niat bersyarat. Wanita yang uzur. Kadang-kadang dia biasanya wanita ni kadang haid dia tidak menentu. Dia dibimbangi nanti sepanjang dia duduk Mekah ni dia uzur. Bila uzur dia tak boleh buat umrah sebab dia tak boleh tawaf. Maka kalaulah orang yang berniat umrah masuk Mekah tiba-tiba tak boleh buat umrah, dia dikenakan dam. Dam iaitu seekor kambing juga. Namun begitu, sebab itulah di sini ada yang disebut sebagai niat bersyarat. Niat bersyarat itu untuk kita tidak dikenakan dam. Contohnya apa? Contohnya ialah apabila seorang wanita itu dia berniat umrah, dia kata sekiranya aku uzur, maka halal lah aku, tahallul lah aku. Jadi mula dia niat umrah dulu, nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala saja aku, dia kata niat umrah dan berihram dengannya, dan kalau aku uzur secara berterusan, aku tahallul. Jadi maknanya di situ,
Kalaulah dia datang uzur, tak reti-reti, nak tawaf tak boleh sebab uzur, maka orang dah nak balik dah habis waktu dah nak balik dah. Maka dia hanya bertahlul, tidak perlu kena dam sebab dia sudah niat bersyarat. Itu persoalan niat lah. Jadi, yang pertama niat, rukun dia. Yang kedua adalah tawaf. Rukun yang kedua tawaf. Umrah ni tak susah. Lepas niat kita nak tu mana? Nak pergi tawaf. Tawaf dalam di mana? Di Masjidil Haram. Jadi tawaf ini dia ada syarat-syarat dia. Tawaf ni ada syarat dia, iaitu mesti bersuci. Suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Maka dengan sebab itulah orang yang nak tawaf ni dipastikan ambil wuduk terlebih dahulu. Dan juga pastikan tubuh badan kita suci, bersih. Pakaian kita, kain ihram kita bersih. Pastikan tak boleh ada najis. Sebab tawaf nanti tidak sah. Maka dengan sebab itu, sebab tawaf itu perlu kepada kebersihan, kesucian. Kena ada wuduk. Sebab itu orang hadas besar, haid, nifas ni tak boleh. Tak boleh tawaf. Orang tak ada wuduk, batal wuduk, dan kena ambil wuduk. Kemudian jangan kita nak masuk ke, biasanya bila nak masuk tawaf tu kita akan buat selipar kita. Pastikan selipar kita tidak ada najis sebab kita nak bawa. Nanti kita akan menanggung najis. Kalau benda itu ada najis, pastikan tengok di tapak tak ada apa. Kalau ada pelik-pelik sikit, kita pergi basuh dia. Begitu. Jadi maknanya kita nak pastikan supaya apa? Supaya ianya bersih. Dan setelah kita ada wuduk apa semua, dah berwuduk lengkap, kita pun masuk untuk menunaikan tawaf. Dengan niat tawaf umrah, 7 pusingan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa tawaf ni 7 pusingan itu pastikan kita masih berwuduk sampai ke habis. Baik. Jadi maknanya, dan disunatlah pada orang lelaki pada waktu itu ketika tawaf, orang lelaki dia beritibak. Itibak ni apa? Itibak ni buka bahu sebelah kanan. Buka bahu sebelah kanan. Sebab apa buka bahu sebelah kanan? Sebenarnya ada sejarah dia. Pada zaman Nabi SAW ketika mana saat Nabi dan sahabat nak mengerjakan umrah selepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Nak buat umrah ni, orang musyrikin duk tengok, duk tunggu tengok. Dia berkata, Muhammad dan geng-geng dia ni tengok kuih kering ni. Mereka cuba apa? Buat rumus tamahan macam tu. Nabi SAW ketika mana mula-mula untuk tawaf tu, minta sahabat semua buka bahu. Buka bahu sebelah kanan. Sebab musyrikin duk tengok jadi penonton tu. Jadi waktu buka bahu tu dengan gagah perkasa tawaf tu, maka tengok pun terkejut. Dahsyat, hebat. Yang kata orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Jadi maknanya disunatkan untuk kita buka bahu sebelah kanan. Waktu tawaf sahaja. Selesai tawaf itu, tidak sunat lagi. Jadi, itu antara tempat yang mustajab doa ketika mana kita bertawaf. Maka dengan sebab itulah kita memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan doa. Sebab ketika tawaf 7 pusingan itulah dia punya ganjaran pahala sangat-sangat banyak, sangat-sangat besar. Dan juga apabila kita berdoa, insya-Allah itu antara tempat-tempat yang dimustajabkan doa ketika mana kita berada di situ. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila selesai saja 7 pusingan, maka disunatkan kepada kita untuk solat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim ni bukan masuk kubur dah. Makam ni tempat Nabi Ibrahim berpijak. Ada letak bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Ketika mana Nabi Ibrahim membina Kaabah bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi maknanya ketika itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail membina Kaabah. Maka dibinalah Kaabah, ada tempat Nabi Ibrahim berdiri itu adalah bekas tapak kaki disebut sebagai Maqam Ibrahim. Jadi disunatkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, disunatkan untuk diambil Maqam Ibrahim tu belakang dia itu sebagai tempat solat. Jadi disunatkan lepas daripada kita tawaf, kita menunaikan salat sunat tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Lepas pada tu banyakkanlah doa, terutama dekat Multazam. Banyakkan doa. Sebab di Multazam juga tempat yang
antara Multazam ni antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah, itu tempat dia. Itu tempat yang sangat-sangat mustajab doa. Bahkan di Masjid Haram juga merupakan tempat yang mustajab doa. Bahkan di Masjid Haram tu solat padanya itu mendapat gandaan 100,000 kali ganda pahala. Bukan solat ya, kena ingat. Bukan ganda solat, ganda pahala. Sebab ada orang dia salah faham. Dia pergi nak qadha solat, dia kata aku qadha solat yang tinggal lama-lama ni, sekali solat dapat 100,000, clear lah qadha aku. Tak kena. Dia solat satu tetap dikira satu. Yang dia gandaan itu bukan bilangan solat itu, tidak. Gandaan itu adalah pahala. Kena ingat. Pahala bukan gandaan solat. Solat satu tetap satu. Dia tidak satu tu sama dengan 100,000 solatnya, tak. Solatnya tetap satu. Yang mana pahalanya itu yang digandakan oleh Allah Ta'ala. Sebab ada 3 tempat suci masjid yang disebut dalam hadis, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kalau hendaklah bersusah payah pergi ke 3 masjid ni. Yang pertama, Masjidil Haram, yang pahalanya 100,000 solat padanya. Yang kedua, Masjid Nabawi, yang pahalanya 1,000. Yang ketiga, Masjid Aqsa, yang pahalanya 500. Selain pada tu, masjid lain macam biasalah. Baik, jadi itu antara tempat yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lepas tawaf, kemudian kita pun berdoa, solat, sunat tawaf, kemudian kita memperbanyakkan doa. Lepas tu kita pun sunat juga lepas tu minum air zam-zam. Di belakang tu ada diletakkan air zam-zam banyak. Letak dalam tung-tung dia tu, ambil air zam-zam, kita minum dengan kita membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan disembuhkan daripada segala penyakit. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut Zam-Zam 5 syuribalah. Air Zam-Zam tu, bila mana kita minum, kita akan peroleh berdasarkan apa yang kita niat. Kita niat. Jadi masa minum Zam-Zam kita niat. Niat nak apa? InsyaAllah mustajab doa. Selain daripada air Zam-Zam tu mengenyangkan. Ada sahabat Nabi minum air Zam-Zam yang tak makan pun boleh tahan. Sebab apa? Air Zam-Zam itu mengenyangkan. Sahabat saya, dia ada kecil manis. Kecil manis tak larat. Kena, dia nampak orang penat. Nampak tak larat lah. Kan? Sekali itu dia pergi Mekah. Kemudian minum Zam-Zam, dia niat semua, ya Allah bagi kesihatan. Minum. Lepas tu dia punya cergas lain macam. Kan? Jadi maknanya, minum air Zam-Zam tu, minum kita niat. Dan Nabi kita akan peroleh insya-Allah apa yang kita niatkan, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi selesailah tadi, dah ada 2 dah rukun. Nak pergi ke rukun yang ketiga, umrah ni, iaitu sa'i. Sa'i dari Safa dan Marwah. 7 pusingan. Safa ke Marwah 1. Marwah ke Safa 2. Safa ke Marwah 3. Marwah ke Safa 4. Safa ke Marwah 5. Marwah ke Safa 6. Dan Safa ke Marwah 7. Habis di Marwah. Jadi begitu. Dia bukan Safa Marwah Safa 1 dah. Dia satu dia. Tapi agak jauh lah juga kalau sa'i ni. Kita kata tough lah juga sa'i ni. Jadi sa'i ni rukun yang ketiga. Dan kita ingat balik bagaimana Hajar, Siti Hajar, ketika mana ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail. Waktu tu Ismail kecil lagi kan. Ditinggalkan atas apa? Atas perintah Allah. Allah perintahkan wahyu untuk tinggal Hajar dan anaknya Ismail kat situ. Maka reda. Ini merupakan perintah Allah. Maka pada ketika itu bila Nabi Ibrahim balik, Hajarlah berulang alik dari Safa ke Marwah. Naik atas bukit cari air, cari air mana air. Naik atas bukit. Maka dengan sebab itu semasa mencari 7 pusingan lari pergi balik kan. Lepas tu barulah tempat hentakan kaki Ismail. Dia hentak kaki, keluarnya air. Bila keluarnya air, maka Hajar tengok, dia kata Zam-Zam, Zam-Zam. Zam-Zam ni mana kepung. Ambil air tu mana, jangan bagi dia merosak balik lah kan. Kepung. Kan?
Jadilah Zam-Zam. Dan Zam-Zam ni start daripada situ sampai sekarang memang tidak pernah habis. Berjuta orang ambil hari-hari. Sedangkan kita tahu Mekah itu tempatnya kering kontang. Tetapi Zam-Zam tu ada sedia ya. Sentiasa ada. Maka itulah satu mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau orang kaji bab Zam-Zam saja boleh masuk Islam. Orang kaji bab air Zam-Zam saja dah lah dia tetap pernah putus air Zam-Zam ni. Dan dia mempunyai molekul yang paling cantik, yang terbaik. Itulah air Zam-Zam. Dia cantik, molekul dia. Dia terbaik, molekul dia. Yang kata air Zam-Zam itu bahkan dia merupakan air terbaik dalam dunia ini sekiranya dibuat kajian dengan pelbagai air-air yang lain. Itu sebab tu kita sebut bahawa kalau orang kaji bab Zam-Zam saja masuk Islam. Itu kehebatan dia. Baik, jadi kita sa'i 7 pusingan sa'i dari Safa ke Marwah. Dan bermula di Safa dan berakhir di Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tata'akhkhara fa innallaha syakirun alim. Sadaqallahul azim. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Habis dah bila kita bersa'i apa semua, selesai sa'i, maka masuk rukun yang keempat, iaitu bertahallul. Tahallul ni maknanya kita nak bebas daripada ihram lah. Sebab sepanjang kita berada dalam ihram itu, kita terikat dengan pantang larang. Tidak boleh pakai kopiah, tak boleh pakai berjahit, tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh potong kuku, tak boleh cabut ubat. Kita masih terikat dengan pantang larang yang kalau kita langgar, kita kena dam. Maka, marilah kepada rukun yang keempat untuk kita bertahallul. Bertahallul ni untuk kita menghalalkan kita daripada ihram tadi. Maka kita menggunting rambut atau mencukur rambut sampai botak. Orang lelaki lah nak cukur rambut sampai botak. Jangan orang perempuan pula pergi cukur rambut botak. Tak boleh. Orang perempuan gunting saja. Bila menggunting itu maknanya dia bertahallul. Orang botak macam mana nak gunting tak ada rambut? Tak ada rambut, dia botak. Nak macam mana? Maka dia sekadar melalukan pisau atau gunting di kepalanya sudah memadai mengambil syarat bahawa dia bertahallul ataupun dia memotong rambut. Maka itu adalah rukun yang keempat. Dan yang kelima apa? Tertib. Tertib ni maknanya kita ikut susunan. Ikut tawaf dulu baru sa'i. Jangan sa'i dulu baru tawaf. Jangan terbalik. Kan? Jadi maknanya di situ kita lihat bagaimana ada 5 rukun umrah yang perlu dipatuhi. Kalau salah satu daripadanya tidak dilaksanakan, macam ada satu kes tu. Ada satu kes tu seorang pakcik ni, dia pergi bersama rombongan. Tiba-tiba dia jenis suka Low Ranger. Low Ranger ni seorang-seorang. Dia terlepas daripada rombongan. Dia tawah juga. Masa tawah tu nampak sekali, lepas tu hilang. Tak tahu bagaimana. Kan? Bila orang balik hotel, tengok lah dia duduk ada dah kat hotel. Siap pakai baju apa semua dah. Kata, oh habis dah ke? Dia kata habis dah tawah, nantilah. Tawah habis dah, nanti nak pergi buat sa'i pula nanti. Rupanya dia duk ingat bahawa tawaf satu perkara, sa'i satu perkara. Dia balik pakai baju siap dah, tidur dah. Nanti nak pergi sa'i pula. Sebenarnya, umrah dia tak settle lagi. Maka dengan sebab itu, dia perlu tanggalkan serta-merta dia punya baju tadi ni. Dan dia kena pakai ihram semula untuk sambung kembali. Sebab dia package. Dia tak boleh berhenti balik tidur gitu je. Dia kena habiskan rukunnya itu. Iaitu dia melaksanakan sa'i lepas daripada tawaf, dia pun sa'i. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itulah amalan umrah yang dilaksanakan. Jadi selain daripada itu, perbanyakkanlah duduk dalam Masjid Haram. Tawaf Kaabah, ada kesempatan tawaf, banyakkan tawaf. Satu-satu tempat yang kita boleh tawaf ni di Kaabah aja. Tempat lain tak boleh tawaf. Tapi biasanya orang pergi sana dia tawaf kedai je banyak. Kan? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Untuk keterangan lanjut, insya-Allah bab umrah ni saya buat kursus umrah. Hari Sabtu ni pun insya-Allah 17 hari bulan saya buat kursus umrah di Surau Al-Barakah, Menara Bank Rakyat. Dengan kerjasama dengan Bank Rakyat lah. Untuk umrah, untuk kursus umrah. Dan saya juga ada buat kursus mutawif.
kursus mutawif ni untuk kita rekrut orang yang nak jadi mutawif. Seorang nak jadi mutawif ni, dia boleh dapat income lah. Dia boleh bawa orang, dapat pahala, bawa orang, dapat income, so tu iman. Jadi maknanya, saya rekrut juga, dah seri ketiga dah saya buat untuk melahirkan mutawif. Dan samping itu, saya buat package umrah lah. Package umrah. Jadi untuk keterangan lanjut, nanti boleh hubungi saya kalau nak tahu tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan package-package dan sebagainya. Cumanya, saya rasa cukup sekadar itu untuk perbincangan kita, untuk saya buka kepada persoalan dan juga perbincangan. Sekiranya ada apa-apa soalan, dipersilakan untuk ditanya, dipersilakan. Jadi untuk tazkirah saya sekadar itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Okey, kita bukakan soalan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, cik nak tanya. Ya, Assalamualaikum. Apa tu, kalau kita bawa anak kita masih muda kan, dia masih ada haid. Habis tu kita boleh kena buat injection ke nak halang tak ada haid? Baik, baik, terima kasih. Untuk injection halang haid itu adalah harus. Namun kena mendapat consultation daripada doktor. Sama ada dia memudaratkan ataupun tidak. Tetapi kalaulah sekadar nak menahan haid saja, tidak ada masalah. Namun begitu, kalau kita biarkan secara normal, itu lebih baik. Secara normal. Sebab kalau injection pun dia belum pasti 100% boleh selesai. Sebab bila sampai sana, cuaca berbeza, makan berbeza, hormon jadi akan berbeza. Maka dengan sebab itu, kita guna kaedah niat bersyarat tadi sudah memadai. Di samping kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipermudahkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nak tanya sikit, kalau macam kan niat bersyarat tu, dia khas untuk orang yang muda-muda tu ataupun orang tua pun yang 60 lebih tu dah tak ada haid tu boleh niat bersyarat tak Ustaz? Orang tak ada haid tu nak bersyarat untuk apa? Itulah nak tanya boleh ke ataupun tak elok niat bersyarat? Ya, dia niat sepatutnya tak ada bersyarat. Itu yang paling afdal. Jadi yang kita niat bersyarat itu pada keadaan-keadaan tertentu saja yang diperlukan. Yang diperlukan. Macam orang yang tak perlu apa, dia sihat walafiat, dia pula menopause sudah apa, tak ada masalah apa, maka tak perlu niat bersyarat, dia niat macam biasa je. Itu lebih baik. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Okey, kalau pasal niat bersyarat tu, katalah dia memang dah niat, memang dia tak ada masalah pasal haid, tiba-tiba kata sakit, tak dapat melakukan umrah. So, boleh guna niat bersyarat tu diniatkan untuk tu ke? Sebab kalau sakit kita tak tahu kan? Ya, boleh. Boleh niat bersyarat untuk sakit. Tapi dia tu memang dah uzur biasanya. Kalau niat bersyarat maknanya ada asas untuk dia niat itu. Dia tu memang dah sakit. Kita takut-takut dia memang tak mampu. Tapi orang yang sihat walafiat ni memang tak perlu niat bersyarat. Kan? Dia niat macam biasa saja. Dan dia jarang sekali kalau tak tiba-tiba tak boleh, tiba-tiba betul-betul tak boleh itu, dia bayar dam je lah. Kan? Sebab apa? Sebab memang tiba-tiba benda yang tak disangka-sangka. Sedangkan dia tidak ada apa-apa yang kita kata tanda-tanda yang dia akan terhalang daripada melaksanakan umrah. Kan? Tak ada tanda-tanda pun. Sebab tu niat bersyarat ni untuk orang yang ada tanda-tanda untuk terhalang. Mungkin terhalang daripada melaksanakan umrah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya apa kita dekat Masjid Nabi tu masa dah penghabisan kita kena tawaf sama tinggal ke Ustaz? Baik, sebenarnya tidak ada tawaf di Masjid Nabawi. Tidak ada tawaf di Masjid Nabawi. Tawaf hanyalah di Mekah, di Kaabah sahaja. Saya dengar kawan-kawan tu dia ada buat tawaf sama tinggal lah, kata dia nak tinggalkan Masjid Nabi tu, saya pelik tu. Ya, dari sudut hukumnya tidak ada, memang tawaf tak wujud. Okey Ustaz. Semuanya kalaulah orang yang nak meninggalkan Mekah, dia pergi bertemu Rasulullah untuk kali terakhir, pergi bagi salam. Itu tidak ada masalah.
Boleh macam je. tu je. Ya. Jadi sebelum dia nak pindah menapi adab dan bagi adab, sebelum kita disebut sebagai ziarah wadah. Ziarah wadah. Ziarah Ziarah wadah. sebenarnya Oh, di dalam hukum tidak ada ziarah wadah ni. Tetapi ianya lebih kepada Sunat. adab. Kan? Lebih kepada adab, iaitu Oh. apabila kita nak meninggalkan Mekah, jadi kita pergilah bagi salam kepada Nabi SAW untuk kita mengharapkan dapat semula datang ke Mekah Madinah, untuk kita dapat datang ke Madinah semula. Jadi mana itu. Tetapi tidak ada hukum macam tawaf wadah. Tawaf wadah tu wajib kena buat. Kalau tak buat kena dam. Tapi ziarah wadah ni tak ada apa-apa implikasi, buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Dia lebih kepada untuk apa, lebih kepada kita sebut tadi adab saja. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak Waalaikumsalam. tanya tentang apa tu tawaf al-bait. Terima kasih Ustaz. Tawaf apa? Tawaf al-bait ni tawaf sebelum masuk masjid ataupun ganti dengan solat tahiyatul masjid lah. Tawaf al-bait tak ada, tawaf al-bait. Tawaf al-bait tak ada. Al-bait ni al-bait ni serupa macam Kentucky Fried Chicken tempat kita. Al-bait. Tu ada al-bait. Fried chicken. Fried chicken al-bait tu ada. Tawaf al-bait tak ada. Tak wujud tawaf al-bait. Kan? Cuma disunatkan pada kita masuk Masjid Haram ni, kita terus tawaf sunat. Tawaf sunat. Tak perlu kita solat tahiyatul masjid, melainkan kita tawaf sunat, itu sunat lah. Tapi tak ada. Dia tawaf ni, dia ada nama dia. Pertama, tawaf rukun. Ada bagi tawaf kudum, tu bagi haji. Tawaf nazar, bagi orang nazar. Tawaf umrah, bagi orang umrah. Tawaf wadah. Kan? Tawaf al-bait tak ada. Al-bait tu saya kata tadi adalah ayam. Ayam yang dijual yang paling masyhur di Saudi. Al-bait dia panggil. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Nak tanya khusus yang umrah 17 hari bulan yang Ustaz cakap tu, terbuka pada umum ke? Ya, terbuka. Dekat mana ni bank rakyat yang dekat bangsa tu? Bank rakyat dekat bangsa tu lah. Menara dia tu di surau dia, surau Al-Barakah. Okey. Pukul berapa Ustaz? Pukul berapa mula Ustaz? 8.30. Okey. Jazakallah. Baik. Kalau nak minta Assalamualaikum Ustaz. apply jadi mutawif tu ada syarat-syarat dia ke Ustaz, umur ke apa ke? Tak ada. Dia untuk apply mutawif tidak ada syarat. Mereka yang berminat boleh jadi mutawif. Kita buat kursus mutawif insya-Allah bulan 1 ni. Baru ni kita buat kursus mutawif. Bulan 1 ni akan ada lagi kursus mutawif. Jadi masuk dalam kursus mutawif kita terang everything A to Z. Dan insya-Allah lepas tu boleh terus jadi mutawif. Nanti saya PM Ustaz lah. Boleh PM saya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya, kalau masuk Masjidil Haram tak perlu salat tahiyatul masjid. Kalau tawaf sunat tu kena 7 pusingan ke sekali saja Ustaz? Tawaf sunat. Baik, tawaf sunat ni setiap tawaf mesti 7 pusingan. Dia kira tawaf ni 7 pusingan baru dia kira satu. Dia bukan tawaf satu je. Dia tawaf ni, dia memang syarat dia 7 pusingan baru dia kira satu tawaf. Maka dengan sebab itu tawaf kita mesti 7 pusingan. Bukan satu. Kalau kita masuk Masjidil Haram, keadaan begitu sesak, kalau kita dapat 1 pusingan, adakah katalah lepas tu masuk waktu semayang, bolehkah kita sambung untuk 2, 3 hingga 7? Boleh. Bila mana kita buat dulu 1, 2 tak larat pergi minum air ataupun solat dulu, masuk waktu solat, kemudian lepas tu sambung pula. Sambung bagi lengkap bagi 7. Boleh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Telefon Ustaz dekat. Ada lagi soalan? Nombor telefon Ustaz. Nombor telefon saya 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi. Nombor telefon saya kalau siapa yang nak hubungi 019 324 1364. Dapat Sekali lagi Ustaz. 019 324
1, 3, 2, 4, 1, 3, 6, 4. 6, 4. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya perbaiki yang tadi, bukan tawaf, tahiyat al-bait. Saya silap. Ha? Saya ada pergi kursus tadi. Tahiyat al-bait. Ni dia. Ha? Apa dia? Sekali lagi sebut. Tahiyat al-bait. THHIYAT. Sebab saya bangun ni ada dengar masa kursus haji. Di antara apa? Sebut aja PH. TAHIYAT. PAHI. Tahiyatul masjid. Tahiyat al-bait. Itulah maksud saya nak tanya. Sebab Tahiyatul masjid. Bukan baik. Masjid. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni maknanya solat. Bila kita masuk masjid, kita buat tahiyatul masjid. Jadi 2 rakaat, solat 2 rakaat. Tetapi di Masjid Haram, kita tak perlu buat tahiyatul masjid. Kita masuk tu kita tawaf. Tawaf sunat itu menggantikan tahiyatul masjid. Tetapi sekiranya tak boleh nak tawaf, barulah kita buat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni solat 2 rakaat ketika masuk masjid. Itu maksud dia. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Apa ni, berpatah balik dengan period tadi. Bagi orang yang ada period kan, kena niat bersyarat. Betul ke ada orang kata bila niat bersyarat dia tak dapat umrah? Baik, tidak ada kena-mengena niat bersyarat dengan tak dapat umrah. Sebab bila mana dia dapat laksanakan umrah kena dengan rukun yang 5 yang saya sebut tadi, maka dapatlah umrah. Niat bersyarat itu hanya merujuk kepada dia kalau dia tak dapat laksanakan umrah, dia kerana uzur, maka dia tak kena bayar dam. Itu dia niat bersyarat ni. Dia terlepas bayar dam. Seekor kambing. Itu saya. Memang tak dapat umrah lah. Tapi umrah dapat lah. Kalau dia dapat buat. Kalau tak dapat buat, tak dapat juga. Nah, dia period. Period tak dapat lah umrah. Kalau dia period, memang dia tak dapat umrah lah sebab dia nak tawaf tak boleh. Cumanya bila dia tak dapat umrah pun dia kena tahallul. Tapi kalau dia niat bersyarat dia tak kena dam. Kalau niat bersyarat tak kena dam. Kalau dia tak niat bersyarat dia kena dam. Itu je beza dia. Bukan apa pernah ada orang cerita kata tak niat bersyarat tu kalau period tu kan memang tak kena dam dan umrah pun tak dapat dia cakap. Kalau tak boleh buat umrah, kalau tak niat bersyarat pun sama lah juga. Kena dam dan umrah pun tak dapat. Bila dia uzur, dia tak dapat tawaf. Bila tak dapat tawaf, dia tak akan dapat umrah. Jadi kalau dia tak niat bersyarat, maknanya umrah pun dia tak dapat, dam pun dia kena. So dia kena dua. Kalau niat bersyarat, umrah pun tak dapat, dam dia tak kena. Nak yang mana? Okey, makasih Ustaz. Okey, baik. Saya kira setakat itu sahaja dan insya-Allah di masa kita akan